Muhammad Hani bin Yusof. Saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan, berumur 37 tahun. Latar belakang pendidikan saya adalah daripada UiTM, diploma dan degree dalam seni halus, dan major saya dalam sculpture ataupun seni arca. Diorama ni adalah satu rakaman sejarah yang dikeraskan dalam bentuk 3D, macam catatan juga, macam painting, cuma painting dalam bentuk 2D, ini dalam bentuk 3D. Saya merakam peristiwa ataupun scenery ataupun kejadian, boleh jadi sejarah, boleh jadi science fiction, mengikut pada kreativiti artis yang mengolah tu. Saya bermula daripada satu hari tu, saya ingat sekitar 2016-17 macam tu, saya tengok TV. Dalam satu rancangan TV ni ada cerita pasal, minggu tu dia cerita pasal hobi. Jadi ada satu orang, individu ni nama dia Edi Putra. Saya tengok dia buat dan saya first time didedahkan dengan perkataan diorama ni. Dalam interview tu, dia ada buat demo, lepas tu dia cerita, lepas tu dia buat scenery Merdeka, dia ada buat scenery merakam peristiwa ni lah. Kemudian saya tertarik pasal saya dah lama tak membuat kerja seni ni. Saya asal background pendidikan saya pun daripada sini dan saya ada passion, cuma saya tak ada space. Apatah lagi untuk buat arca. Sama ada arca dalam bentuk kecil, kita perlukan tools, ataupun arca dalam bentuk besar, ataupun painting. Jadi bila saya tak ada space, saya simpan je lah hasrat untuk berkarya tu. Pasal kita kat rumah saja, kita dah tak ada studio, dah tak ada bengkel. Saya mula cari apa ni diorama. Saya cari dalam Facebook dan saya jumpa lah grup dia dan saya jadikan dia hobi sampai sekarang. Saya suka, yang pertama saya suka toys lah, saya suka mainan. Saya bukanlah kolektor besar tapi saya suka. Kemudian saya suka untuk buat sendiri. Maksudnya saya bukan beli dan pamer ke apa ke, jadi saya suka olah benda tu. Saya suka repaint, saya suka buat scenery dia sendiri. Jadi diorama ni memberi ruang kepada saya untuk lebih mengekspres apa kegemaran saya ni. Daripada mula saya kenal tu, kemudian saya start pada 2016 atau 17 tu, kemudian saya terus ambil tahu pasal diorama ni. Saya mula like ataupun follow page-page diorama tempatan dan antarabangsa. Kemudian saya mula kenal community. Kemudian baru saya tahu modeling ni. Dia bermula daripada diorama lah. Kemudian baru saya khususkan saya punya minat kepada buat modeling. Dan saya jumpalah komuniti yang buat diorama ni. Daripada komuniti tu maksudnya daripada local scene. Kemudian saya search engine tu expand saya punya search tu sampai jumpa international punya group. Kemudian baru saya tahu benda ni besar-besaran dan sangat hebat kalau diambil secara serius. Peralatan ni sebenarnya dia ada beberapa type. Yang pertama, peralatan special untuk buat dia. Yang kedua, kita fitkan peralatan yang sesuai je lah. Maksudnya daripada DIY ataupun daripada stationery biasa. Tools-tools yang special tu, contoh macam dia punya cutter, dia punya sandpaper, dia tak harm untuk plastik. Terutama bila masa kita buat modeling lah, masa kita buat disiplin modeling tu, kita nak assemble, kita perlukan tools yang special lah. Basically tools tu boleh dapat dekat kedai hobi modeling, plastik model. Dia memang khusus untuk plastik model, macam cutter, sandpaper, brush. Selain daripada tu, selepas fasa modeling ni, plastik modeling, bila kita buat diorama ni lebih bebas. Tools ni maksudnya tak perlu tools yang terlampau special ataupun khusus. Kita boleh sesuaikan je lah, sama ada kita nak guna brush yang murah, tak semesti brush yang brand hobi ni. Kemudian color, ada kebebasan untuk buat efek. Memang betul dia ada dia punya type tools dan color yang special, tapi instead of kita bergantung pada ready made punya barang, kita juga boleh explore teknik-teknik lain yang lebih menjimatkan kos dan sesuai dengan bajet kita lah. Sebab saya tak terlampau jadikan dia sebagai tekanan, sebab pada saya dia hobi.
bila saban tahun kita buat, maksudnya bila kita continue benda ni dengan berterusan istiqomah, sebenarnya makin tahun tu dia dah makin murah kos dia. Dia mula-mula je masa tak ada barang tu. Kemudian kita dah build perlahan-lahan kita punya base, kita punya basic tool, kita punya yang advanced tool, benda tak habis. Dia akan jadi lebih murah bila makin banyak tahun kita buat sebenarnya. Sebab saya suka bermula dengan sesuatu yang kecil atau beginner untuk saya explore teknik dekat situ, kemudian jadikan dia skala besar. Lepas saya pasti contohlah, saya nak buat jalan tar ataupun saya nak buat kawasan berhutan ataupun kawasan berpaya, saya mulakan dengan satu skill yang kecil supaya saya tak membazir saya punya kos, saya punya barang-barang. Bila saya dah kenal pasti teknik apa yang saya boleh buat, baru saya jadikan dia besar, skala yang besar. Saya suka tema science fiction ataupun apocalypse, basically Star Wars, movie. Skala yang saya buat ni, skala 1/35 ni banyak scenery daripada Perang Dunia, World War I, World War II. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya mengolah figurine yang ada untuk jadikan dia sesuai dengan apa yang saya suka lah. Saya suka tema movie sebab saya rasa tema science fiction ni dia lebih bebas. Sebab yang pertama, dia tidak terikat pada sesuatu color ataupun sejarah ataupun ketepatan peristiwa tu sendiri. Contoh kalau kita buat World War II ataupun kita buat perang mereka ke, ada certain uniform yang kita perlu ikut color dia. Color uniform pihak British, color uniform pihak askar Melayu, Jepun. Sedangkan science fiction ni lebih bebas pasal tak ada siapa pernah rasa science fiction. Apa jadi masa zombie ke, apa jadi dekat angkasa ke, benda-benda tu semua hayalan. Dan dia boleh expand saya punya kreativiti lebih daripada saya terikat dengan sesuatu sejarah atau peristiwa lah. Okey, pertandingan locally ada beberapa. Pertandingan yang international yang dibuat under IPMS, International Plastic Hobby Society ni, saya pernah menyertai 2 kali di Pulau Pinang. Itu dipanggil Malaysia Competition Melcom. Untuk tahun 2023 saya dapat gold medal untuk kategori standard, diorama standard. Okay, saya pernah dapat tempahan dulu. Maksudnya ada yang approach untuk buat tempahan, basically individu ataupun kawan-kawan lah yang buat perniagaan. Ada rumah kedai, ada perniagaan kambing golek ke sate. Kemudian institusi besar, contoh saya pernah dapat daripada Museum Negeri Sembilan, tapi bukan dari under museum, under kontraktor. Ada beberapa lagi, tapi saya sebenarnya saya buat atas dasar, lebih kepada dasar kawan. Maksudnya kalau tempahan saya saja tu saya kurang ambil dan saya pas pada kawan-kawan atas faktor masa. Personally saya harap diorama punya scene ni dapat tembus industri seni tampak Malaysia lah, of course. Seperti yang mana kita tahu, seni tampak Malaysia dimonopoli oleh painting, drawing, sculpture, printmaking yang core subjek lah untuk orang kata, maksudnya yang kolektor. Tapi sekarang kita tengok seni tampak Malaysia pun dah ada installation, maksudnya dah terbuka pada artis-artis baru, dan saya harap diorama dapat tempat lah satu hari nanti. Berhobi jangan jadi tekanan, maksudnya tekanan daripada segi emosi ataupun masa ataupun ekonomi. Yang pertama, kita kena ada hobi untuk mengelak kita daripada membuang masa kita macam tu saja. Yang kedua, kalau kita dah berhobi ni, dia ada limitation dia. Maksudnya ada masa yang sesuai untuk dia, ada bajet yang sesuai untuk dia, supaya kita tak melangkaui garisan hakiki kita lah. Maksudnya kerja, masa dengan keluarga, ekonomi, ke mana kita spend duit kita. Boleh, tapi berhobi, tapi jangan jadikan dia tekanan. Saya ada satu je media sosial, Facebook, Hanif Yusof. Itu pun personal, bukan page. Tapi boleh follow lah, HANIFFYUSOFF. Jumpa kat Facebook.